Assalamualaikum korang. Salam. Waalaikumsalam. Korang apa tu based on briefing yang madam bagi hari tu, okey, apa yang korang faham daripada projek yang kita nak buat lepas ni? Okey, Syamil, apa yang kau faham Okey. Kalau akulah apa yang aku faham, first kita kena pilih salah satu daripada 7 bangunan yang diberikan tu lah untuk dijadikan sebagai kita punya projek. Lepas tu nak pilih tu tak boleh lah nak pilih sekali sebab kita nak pilih tu kena ada sebab-sebab yang kukuh, kena ambil beberapa faktor untuk pilih bangunan projek tersebut. Lepas tu setiap seorang dari kita kena pilih satu bidang kejuruteraan awam sebagai kita punya tanggungjawab dalam projek tu lah. Dan lepas tu kalau boleh pilih bidang tu, pilih yang mana kita paling faham lah sebab kita nak tahu apa tugas kita dalam projek tu, kita nak tahu apa contoh kerja yang kita kena buat dalam projek tu. Okey, tu apa yang aku faham as seorang pelajar. Apa yang aku faham as a civil engineer ataupun jurutera awam. Okey, setiap manusia mempunyai kepentingan dan keperluan untuk hidup dengan selesa. Keperluan yang paling asas ialah keperluan fisiologi. Keperluan seterusnya ialah keperluan keselamatan, keperluan sosial dan keperluan yang paling atas ialah keperluan rohani. Keperluan fisiologi ialah keperluan makanan, minuman, rehat, tidur dan kesihatan. Keperluan keselamatan pula merujuk kepada keperluan pakaian dan tempat tinggal lah. Kalau keperluan sosial merujuk kepada keperluan persahabatan, periktirafan dan penyelidikan. Manakala keperluan rohani ialah keperluan yang berkaitan kerohanian, contohnya agama, kesenian dan sebagainya. Okey, apa yang aku nak cakapkan sebenarnya, sebagai civil engineer ni kita kena memenuhi keperluan-keperluan manusia ni lah. Kita kena sediakan tempat tinggal untuk mereka, tempat beribadat, sistem pengangkutan, sistem perhubungan, kemudahan kesihatan, sistem bekalan air dan sebagainya. Ini mendorong manusia untuk memikirkan cara yang terbaik untuk mendapatkan keperluan tersebut. So besar jugalah tanggungjawab civil engineer ni. So inilah apa yang aku faham as apa yang aku faham dalam projek ni. So untuk Faris macam mana pula? Bagi aku projek ni yang madam bagi, projek ni adalah untuk kita praktikkan apa yang kita belajar tentang civil engineering ni. So kita boleh gunakan ilmu yang apa kita dapat daripada projek tersebut, projek yang kita buat ni, kita boleh gunakan time kita kerja nanti. So madam so kita pilih mana satu watak ataupun jawatan lah yang sesuai untuk kita pegang dan kita tanggungjawabkan untuk kita usahakan projek ni supaya supaya projek ini berjalan dengan lancar. Jadi kita kena cubalah apa yang madam suruh kita buat ni supaya kita dapat praktikkan dalam kerja kita nanti. Itu yang aku faham lah. Macam mana Hud? Kalau kau macam mana, apa yang kau faham? Okey, apa yang aku faham daripada projek ni kan, daripada briefing madam hari tu. Okey, first madam suruh kita pilih bangunan apa yang kita nak bina. Lepas tu madam suruh pilih role kita dalam projek tu. Pada aku projek ni macam before this kita belajar kat dalam kelas kan, kita belajar pasal teori. So sekarang kita akan belajar lebih, kita akan macam cari pengalaman lah dalam handle sesuatu projek tu. Dan projek ni aku rasa macam kita akan dapat experience daripada communication, daripada macam communicate dengan geoteknikal, lepas tu how diorang nak manage daripada projek tu daripada awal sampai projek tu settle lah. Pada aku itulah yang aku faham pasal projek ni. Kita nak belajar tentang how to manage some projek lah. So tu je lah yang kau faham kot. Ya. Okey, untuk sekarang ni kita nak bincang. Okey, kat kawasan tempat tinggal korang ada tak kawasan kosong yang tak digunakan untuk jadikan sebagai tempat projek? Kau kat tempat Hud macam mana? Ada tak tempat kosong? Okey, kalau dekat tempat aku rasa tak ada tempat kosong.
Lepas tu tempat aku pula pada aku dah pack, dah penuh dengan server cukup lah. Daripada macam 7 bangunan yang Madam cakap tu, which is hotel, hospital, mall, and others lah. Macam kalau kata masjid nak bina dekat tempat aku sebab kawasannya agak besar. Jadi masjidnya pun ada, masjid kat tempat aku pun ada dalam 3 ke 4 biji. Lepas tu surau tu memang banyak lah. So lepas tu kalau kata nak buat hospital pula memang tak sesuai sebab kat sini memang banyak klinik. Lepas tu hospital easy to reach lah, dekat lah, tak jauh sangat. Kalau kata hotel pula, hotel atau mall, tempat ni bukan tempat untuk pelancongan. So macam tak ada turis yang akan datang nak menetap dekat hotel dekat sini. Daripada kalau nak bina kilang pula kan, pada aku tak sesuai sebenarnya. Kilang untuk bina dekat dengan kawasan penempatan, dia akan disturb people lah. Sebab kilang kita tahu dia akan mengeluarkan something macam sound, bunyi yang bising, so dia akan mengganggu orang kotor. Betul? Asap-asap kotor tu ni tak bagus untuk penduduk. Itu je lah yang aku boleh cakap dekat tempat aku. Memang tak ada tempat yang sesuai lah untuk kita buat projek ni. Okay, macam mana pula Faris? Macam aku duduk kat bandar Melaka. So bandar memang padat betul. So tak ada bangunan lah, tak ada tanah untuk kita buat projek lah. Memang tak sesuai. Tapi aku ada tanah kosong yang kita boleh gunakan untuk buat projek kita ni. Dia dekat Elo Gajah. Memang tempat tu banyak tanah yang kosong. Sebab situ aku tahulah, sebab situ tempat tinggal datuk aku. So memang datuk aku memang ada beritahu juga yang banyak kosong, banyak tanah yang tak lagi diusahakan. Tambahan lagi kat situ pun tempat tu memang belum lagi dimajukan lagi. Dia masih dalam proses untuk dimajukan lagi lah. So aku rasa tempat tu memang sesuai untuk kita buat projek. Kau kata ada tanah kosong, so kau rasa bangunan apa paling sesuai berdasarkan projek kita ni daripada 7 bangunan? Aku ada buat research juga. Tempat tu memang sesuai untuk antara 7 yang bangunan yang kita boleh pilih untuk buat bangunan. Yang aku dah research lah, kat situ memang sesuai untuk bina masjid. Sebab apa? Sebab masjid kat situ adalah tempat yang baru lagi dibina penempatan. So tempat tu macam penduduk dah ramai, tapi kemudahan untuk rumah ibadat tu kekurangan lagi lah. Contoh kalau kita bina hospital, tapi kalau hospital tak sesuai aku rasa, sebab hospital bagi Elo Gajah, dekat Elo Gajah dah ada dah hospital yang kerajaan sediakan lah. So kalau kita bina pun kita akan dilanda dengan kerugian yang tinggi lah, sangat tinggi. So memang tak sesuai lah kalau kita bina sebuah hospital. Okay, kalau hospital memang tak sesuai. Sama juga macam shopping mall lah. So shopping mall kat situ, kawasan Elo Gajah ni kawasan yang macam dia tak berapa crowded tau. Tak berapa macam dia Ramai orang. tak ramai orang. Teroris memang tak ramai kat situ. So kalau kita bina shopping mall kat situ memang tak sesuai lah. Tambahan lagi penduduk kat situ pun kekurangan. Penduduk situ masih lagi kurang lah, tak berapa banyak macam kat bandar. Sama juga macam hotel. Hotel pun memang takkan sesuai lah kat situ, sebab situ bukan tempat teroris untuk tumpuan pelancong lah. Kalau macam kat Kelibang memang sesuai. Kalau kat Elo Gajah aku rasa tak sesuai. So hotel memang tak sesuai. Kilang? Kalau kilang pula, bagi aku kat situ memang ada je kilang untuk kat kawasan Elo Gajah tu lah. Tapi
untuk kawasan yang aku dah preferkan ni, untuk suggest kita buat projek ni, dia berdekatan dengan perumahan tau. So bila kita bina kilang dia berdekatan dengan perumahan, memang tak sesuai lah. So dia akan kacau kehidupan penduduk di situ lah. Akan tersebarnya pencemaran udara lah kan, pencemaran air, Macam aku cakap tadilah. macam aku cakap tadi. So kau nak buat apa masjid? So aku suggest kepada kita untuk kita plan buat projek masjid kat situ. Sebab kat situ memang aku dah research yang kat situ penduduknya ramai lah, dalam 200 orang macam tu. Tapi kemudahan untuk rumah ibadat tu masih kekurangan lagi lah. Maknanya memang ada tapi jauh lagi lah, jauh. So susah lah untuk majoriti kat situ pun orang Islam lah. Kat situ memang tanah hak milik Bumiputera. So memang kat situ majoriti orang Islam. Okay. Aku setuju dengan cadangan kau tu, and aku search kat Google pun memang banyak fungsi masjid ni. Antaranya yang aku jumpa dekat dalam Google, yang first of course lah, masjid ni sebagai tempat untuk solat. So kita boleh buat ibadat fardu ke sunat ke kat situ. Yang kedua, yang aku tengok kat Google ni, dia kata dia berfungsi sebagai tempat pembelajaran untuk mendalami agama, ilmu agama ke, even ilmu yang formal pun boleh juga. So setiap orang Islam boleh dapat ilmu daripada masjid, tak payah pergi jauh pun tak apa. And yang ketiga, kita boleh jadikan masjid ni sebagai tempat mesyuarat. So tak adalah kita nak buat bangunan lain ke, nak buat kat tempat lain ke untuk jadikan tempat mesyuarat. Masjid pun boleh jadi tempat mesyuarat. Even kat Malaysia sendiri pun banyak masjid yang digunakan sebagai tempat mesyuarat untuk persoalkan atau membahaskan kehidupan seharian mereka. So masjid ni sebagai jambatan untuk menghubungkan antara umat manusia dengan Allah. Okay, selain itu masjid ni boleh jadi tempat akad nikah. Macam biasalah, orang Melayu banyak akad nikah dekat masjid. So lagi afdal lah kan, lagi afdal. Okay, masjid pun sesuai untuk jadikan tempat untuk bermesyuarat. So maknanya kita dah tak payahlah nak buat bangunan lain ke, nak cari tempat lain untuk bermesyuarat. So kita boleh bincang apa-apa hal seharian ke, hal masyarakat ke dekat masjid. Even kat Malaysia sendiri pun dah banyak buat macam tu. So ini pun salah satu cara untuk umat Islam mendekatkan diri dengan Allah. Okey, lepas tu yang seterusnya, masjid pun berfungsi sebagai tempat akad nikah. So lagi afdal, memang lagi afdal buat kat situ lah. Even orang Melayu pun banyak buat majlis akad nikah ni dekat masjid. So tu pun antara fungsinya. Dan yang terakhir, apa yang aku tengok Google ni, masjid ni sebagai tempat untuk berlindung. So katakan biasanya untuk orang musafir lah, kalau macam dia berhenti nak tidur ke, so dia boleh jadikan masjid ni sebagai tempat dia berlindung sementara lah. So kat sini lagi aman lah nak tidur ke, nak berehat lagi tenang. So memang dari apa yang aku tengok dekat Google ni, banyaklah fungsi-fungsi masjid. So aku setuju lah untuk bina masjid tu. Okay. Pada aku pula lah, apa tu, rata-rata orang dekat Malaysia ni ramainya orang agama Islam. Kalau kata Pak Faris pun, aku rasa ramainya orang-orang dekat kawasan tersebut tu orang-orang Islam kan, agama Islam. So memang wajar lah kalau kita nak bina masjid dekat situ. Lepas tu kalau ikutkan sejarah, Melaka ni, Pantai Kelebang tu diberi nama disebabkan oleh pendatang pedagang yang mengebang kat situ. So tercetusnya penyebaran Islam bermula dekat Melaka. So pada aku, kalau kita nak bina masjid tu memang sesuai lah, sebab orang-orang Melaka pun kebanyakannya alim-alim. Betul. Okay. Seterusnya
Okey, seterusnya. Uh, kan kita diberi 4 pilihan bidang civil engineering dalam projek ni. Okey, cuba korang terangkan apa yang korang faham daripada 4 bidang ni. Okey, untuk Faris macam mana? Bagi aku lagi faham untuk pegang bidang water resources lah. Sebab water resources ni aku paling faham lah. Untuk yang antara lagi tiga yang lain tu, apa, structure bidang tu tanggungjawab sebagai apa, untuk tanggungjawab lah untuk struktur bangunan tersebut, apa benda barang, apa type of dia punya Reka bentuk. jenis-jenis bahan apa yang digunakan kan. So itu untuk bidang yang structural lah. Untuk geotechnical, yang aku faham geotechnical ni dia bidang yang bertanggungjawab untuk sebelum bermulanya projek tu, dia bertanggungjawab lah untuk pastikan yang tanah untuk plan projek tersebut sesuai lah untuk dibinakan bangunan yang berapa tingkat, yang besar atau kecil kan. Itu yang aku faham lah. Okay, untuk yang kalau untuk yang apa, transportation yang aku faham, transportation ni yang aku faham, transportation dia bertanggungjawab untuk macam mana nak menghubungkan antara bangunan, satu bangunan dengan satu bangunan yang lain. Untuk menghubungkan bangunan yang di sini dengan jalan utama. Macam itulah yang aku faham. Untuk supaya lebih berhubung lah. Okay, itu yang aku faham lah. Untuk yang water resources pula, aku faham lebih mendalam lagi lah. So water resources ni, macam yang kita tahu, water resources ni semua orang memerlukan air. Kalau tak ada air, satu bumi, satu dunia ni memang takkan hidup lah. So air ni yang aku faham, terdapat dua cara untuk dapatkan sumber air. Okay, yang pertama air permukaan dan juga air bumi. Okay, air permukaan ni aku faham, air permukaan ni macam kita nampak dekat, macam kita boleh nampak lah kat atas tanah, macam air sungai, air tasik kan, tasik buatan semua tu kan, kolam apa semua, macam itulah, itulah air permukaan. So daripada air tu kita boleh dapat sumber air. So kalau yang air bumi pula, air bumi ni yang aku faham, air ni daripada bumi, tanah bumi, daripada dalam bumi lah. So kita kena korek daripada dalam supaya kita dapat air daripada air tanah dalam bumi ni lah. Itu kita gunakan air bumi ni bila kita tengok keadaan, kalau kita sekarang dilanda, contoh kita dilanda dalam kemarau, kita boleh guna air bumi ni, sebab air bumi ni takkan kering lah. Okay, untuk yang pengambilan air permukaan ni, ada banyak cara lah. Dia ada cara dalam muka sauk semua. So tu yang aku faham untuk semua bidang tu. Okay, so maknanya kau nak pilih water resource lah as kau punya bidang dalam projek ni. So aku nak pilih itulah subjek tu, bidang tu. Sebab aku lagi faham kan daripada water resource dah ada orang ambil. So Hud nak apa yang kau faham and apa yang mana satu kau nak pilih untuk sebagai projek ni? Okey, apa yang kau faham daripada kesemua apa tu kerja macam ni kan, apa tu, kan kita ada 4 ni. So structural, pada aku faham daripada dia pegang about dia bina apa tu, reka bentuk bangunan tu, what type of material they use to build the rescue. For the untuk water resources pula, macam mana diorang nak supplykan air lah, sebab diorang kan ambil air wuduk. Macam mana diorang nak supplykan air, macam mana diorang nak make sure air tu bersih. For the transportation, apa yang aku faham, how to diorang connect from
kawasan pertempatan manusia dengan sebuah bangunan tersebut lah. Macam mana road dia, macam mana jalan dia, macam mana how much layer jalan dia. Dia orang pun kena fikir pasal parking space untuk orang yang datang ke masjid tu juga. Sebab kalau tak ada parking space, macam mana diorang nak parking kan. Okay, apa yang aku paling faham dekat dalam projek ni, dekat dalam daripada empat apa tu? Bidang. Bidang. Tak bidang ni, okay. Aku paling faham geotechnical lah. Geotechnical. Okay. So kau nak pilih tu lah. Geotechnical ni, yes, aku rasa aku memang nak pilih geotechnical. Boleh. Sebab apa yang aku faham pasal geotechnical ni, dia mengkaji pasal tanah. Okay, tanah ni dia asas lah untuk kita membina sesuatu bangunan. So geotechnical dia akan make sure strength and keselamatan kawasan pembangunan tu. Geotechnical juga dia mengelaskan sifat tanah, jenis-jenis tanah. Lepas tu faktor-faktor lain yang menyebabkan tanah tu lose their strength or what. Lepas tu kalau banyak jalan dekat Malaysia ni kita nampak banyak cerun. Lepas tu geotechnical ni jugalah yang make sure cerun tu tak ada landslide, tak membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Itu yang aku faham pasal geotechnical, and aku rasa aku akan ambil geotechnical ni macam untuk aku punya bahagian lah. Okay, untuk kau pula Syamil macam mana? Okay, so sekarang ni korang pun macam Faris dah pilih water resource, and Hood pun dah pilih geotechnical. So tinggal dua je, transportation dengan structural. Kalau ikutkan dua-dua bidang ni aku faham. And okay, kalau untuk transportation ni kan, okay, bidang ni dia bincang, of course lah kita tahu dia bincangkan pasal pengangkutan. So dia memang bertanggungjawab ke atas pembinaan jalan lah, pembinaan dia kena tahu kaedah reka bentuk sistem pengangkutan tu. Lepas tu dia kena tahu proses pembinaan jalan tu, sebab jalan ni memanglah banyak peringkat, and dia punya jalan tu sendiri pun ada banyak lapisan. Setiap lapisan tu penting sebab nak elakkan daripada jalan tu mudah rosak. So even bawah jalan pun kena ada sistem saliran sebab nak elakkan daripada jalan tu mudah rosak. So itu apa yang aku faham sebagai bidang transportation. Kalau apa yang aku faham untuk bidang structural, bidang ni membincangkan reka bentuk pelbagai struktur yang ada dalam bangunan. So dia kena tahu struktur tu untuk apa, untuk menanggung beban ke, and diorang kena analisis reka bentuk struktur, and diorang kena pilih setiap komponen struktur yang ada dalam bangunan tu. Setiap pemilihan komponen tu kena bukan je bagus, dia kena sesuai, sebab bangunan ni kita bina untuk tahan lama. Kalau macam kita ni untuk masjid lah kan, so masjid lagilah kena tahan lama. Yes. So jalan. kena kaji setiap komponen tu betul-betul and betul-betul sesuai supaya dia tahan lama. So antara dua ni aku rasa structural lagi penting, bidang structural lagi penting untuk projek ni. So aku rasa aku pilih bidang structural sebagai aku punya tanggungjawab. Okay, sekarang ni kita dah pilih kita punya bidang. Okay, kan korang kata korang faham bidang korang tu. So apa contoh kerja atau tanggungjawab korang dalam projek ni? Okay, untuk Faris macam mana? Aku kan pegang bidang water resources. So aku pegang tanggungjawab sebagai daripada mana aku dapat sumber air untuk masjid tersebut lah. So aku kena ambil daripada sumber air ni yang berkualiti, yang tidak tercemar, untuk disalurkan kepada masjid lah, untuk orang solat kan, untuk orang macam-macam kegunaan lah. So
Bagi aku akan pilih sumber bekalan ni. Aku akan dapatkan sumber bekalan ni daripada SMB lah, yang itulah dari Melaka lah, SMB kan. So aku jamin yang air yang akan salurkan untuk masjid ni akan berkualiti dan tidak tercemar. Okay. So tanggungjawab aku yang kedua pula, aku akan bertanggungjawab untuk dalam pengagihan air. Dah dapat sumber air dan aku akan tanggungjawab untuk pengagihan air daripada SMB lah kan, ke masjid. So aku akan settlekan macam mana saluran air tu lancar ke tak lancar. Kita ada 3 cara untuk pengagihan air. So aku pilih graviti lah. Pada tangki simpanan air, tangki besar tu, kita agihkan daripada air tersebut kepada masjid supaya air tu akan lalu dengan lancar, tidak tersangkut kan. Okay. So sistem perpaipan. Okay, sistem perpaipan ni aku bertanggungjawab juga. So aku bertanggungjawab untuk pastikan yang sistem perpaipan di masjid tersebut berkualiti dan kekal lama lah. Sistem perpaipan ni selalunya ditanam di dalam tanah, bawah tanah, dan disalurkan ke jalan-jalan besar, daripada jalan besar ke masjid. So bila dalam kerosakan dia lebih mudah kita untuk repair. Lagipun kita kita dapat kurangkan kos kalau berlaku kerosakan kan. Itulah bagi aku, tu je lah tanggungjawab aku kot. Okay. Untuk Hoid pula? Okay, pada aku, okay, for this project aku akan pegang geotechnical kan. So geotechnical, aku rasa aku first person yang akan make sure tempat akan tengok tempat tu. Yes, betul. Macam aku akan survey pasal struktur tanah tu macam mana, berapa cerun tanah tu. If kalau kata tanah tu cerun, aku akan membuat teres atau aku akan membuat tembok memastikan tanah dekat situ tak akan berlakunya landslide. Lepas tu aku akan, sebagai geotechnical, aku akan menganalisis tanah tu, apa jenis tanah tu, adakah tanah tu jenis jelekat ke tak jelekat, atau tanah tu tanah organik. Lepas tu aku akan make sure lagi tanah tu selamat dengan if tanah tu tak terlalu tinggi, tak terlalu high ground, aku boleh melandaikan cerun tu, melandaikan tanah tu supaya bila high ground and low ground dia macam jauh beza, so dia akan menyebabkan insya-Allah tak akan berlakunya landslide lah. Okay. So, kalau kata tempat tu pun cerun, first macam tadi aku dah explain, aku akan buat tembok atau membuat teres. Lepas tu dengan menambahkan lagi keselamatan, aku akan menanam rumput ataupun pokok kekacang, sebab tumbuhan-tumbuhan macam ni dia akan menguatkan ikatan tanah tu lah, tanah terhadap ikatan tanah dekat permukaan tu lah. Supaya bila sebab hujan kalau kita tengok landslide, pembalakan dia akan menyebabkan tanah runtuh dekat Malaysia ni. Betul. Yes, betul. Itulah apa yang aku faham, peranan aku dalam projek ni. Okay, macam kau lah Syamil. Okay, aku sebagai bidang structural, okay, antara tanggungjawab aku, first aku kena tahu jenis beban yang bertindak dekat struktur bangunan tu. Lepas tu aku kena tahu struktur apa yang sesuai untuk diguna pakai dekat bangunan tersebut. Macam struktur ni dia ada 2 jenis. Satu jenis G-SIM, struktur G-SIM dan struktur kerangka. So aku kena pilih antara 2 tu, mana yang paling sesuai, apa akan guna pakai. Lepas tu apa yang aku bertanggungjawab adalah setiap komponen dalam bangunan tu ataupun dalam masjid,
aku bertanggungjawab untuk pilih. Macam yang pertama, aku kena pilih asas. Asas tu komponen struktur yang paling bawah lah, yang bawah bangunan lah senang cerita. So aku kena pilih, kalau tak ada asas ni memang bangunan tu mudah untuk mengendap ke bawah. So memang kena ada asas tu, and asas ni pula tak boleh pilih sekali, kena pilih ikut kesesuaian tanah. So dia tak bukan saja kesesuaian tanah, dia pun kena tengok beberapa tingkat bangunan tu, berapa besar bangunan tu. So aku kena pilih ikut kesesuaian lah untuk asas tu. So itu tanggungjawab aku sebagai seorang structural lah. Okay. So antara tiga kita orang kita ni, siapa Dah habis bincang ni. jadi- Okay. siapa yang sesuai jadi leader kita? Aku suggest Okey, Syamil pada lah. okey. Pada aku pula, aku pun dalam kumpulan ni aku akan saja Syamil sebab dia pun yang banyak handle manage kita punya notes and kita Yep. punya projek ni lah. Aku akan sajakan Syamil. Okay, macam mana Mel? Okay. Agak terkejut juga, tapi bolehlah, saya akan jadi seorang leader, seorang ketua untuk projek ini. Saya akan cuba bimbing korang berdua sampai akhir projek ni. Alright. Okay. Okay. Alright, mantap leader.